Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih kepada Tuan saya Arif Manja, pengurusi Majlis Ilmu Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini. Yang berusaha Tuan Haji Saifuddin Hassan, pengurusi dan Imam Satu Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang, Kanga Perlis. Yang diraikan lagi dikasihi gandingan panel Forum Perdana Ehwal Islam. Yang dihormati Encik Hayazi Ramli, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang, juga pegawai RTM Negeri Perlis, ahli-ahli Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Al-Muqarrabin, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, tahiyatan wa salaman alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan dan kita zahirkan kesyukuran kita sesungguhnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini tuan-tuan dalam satu majlis ilmu Forum Perdana Ehwal Islam. Dan Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini tuan-tuan kita adakan di Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang, Kanga Perlis, di mana penganjurnya tak lain dan tak bukan Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang, Kanga Perlis. Dan saya bagi seluruh warga penganjur mengalu-alukan kehadiran div-div kenamaan, para jemputan muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah yang datang beramai-ramai pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita diberkati Allah, mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah, inayah dan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pucuk buluh patah sebatang, pucuk meranti hanyut di sungai, yang ditunggu telah pun datang, yang dinanti telah pun sampai. Bersama saya pada malam ini tuan-tuan, dua gandingan panel yang tidak asing bagi kita warga negeri Perlis ini. Dan apapun saya cuba mendekati dan perkenalkan kepada para penonton, tak kenal maka tak cinta. Di sebelah kanan saya tuan-tuan, sega orangnya, inilah yang berbahagia, sahibul fadilah Tuan Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Abdul Sattar Al-Hafiz, iaitu merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pengurusan Masjid Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, juga merangkap Imam Besar Perlis. Suaranya seringkali berkumandang di Perlis FM dalam ceramah-ceramah, forum-forum dan sebagainya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Dan ahli panel kita di sebelah kiri saya tuan-tuan, kalau saya tak perkenal pun tuan-tuan dah sedia maklum. Inilah yang berbahagia, sahibul fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, iaitu merupakan Rektor College Universiti Islam Perlis Kuib. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Dr. Assalamualaikum. Inilah dua gandingan panel tuan-tuan yang akan bersama-sama kita pada malam ini di bawah tajuk yang cukup menarik sebagaimana disebutkan oleh pengurusi tadi, iaitu sempena menyambut tahun baru 2023 Masihi, iaitu azam tahun baru, sempena tahun baru. Alhamdulillah. Jadi sedar ataupun tidak tuan-tuan, masa berlalu begitu pantas. Hari ini hari yang ke-6 kita berada tahun baru 2023 Masihi. Masa begitu bernilai dalam kehidupan kita dan berharga di sisi kita. Sebab itu dalam pepatah Melayu ada menyebut masa itu emas. Pepatah Arab juga ada menyebut masa itu ibarat pedang, kalau kita tak potong dia, dia akan motong kita. Pepatah Cina juga ada menyebut masa itu tidak boleh dibeli walaupun dengan seinci emas. Dalam bahasa Cinanya, ik chun kuan yin, ik chun chin namai kuan yin. Jadi itu nilainya masa yang begitu hebat tuan-tuan. Dan kita berbalik kepada tajuk perbincangan kita, iaitu tahun azam baru, sempena tahun baru. Jadi saya nak mulakan perbincangan kita dengan bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Kita mula kanan dulu.
tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Haji, apakah yang boleh kita perjelaskan kepada para penonton kita, para tetamu Allah yang hadir pada malam ini mengenai tajuk perbincangan kita, iaitu azam baharu sempena tahun baharu. Adakah perlu setiap tahun dengan azam yang baru? Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Terima kasih Ustaz Hashim Osman selaku moderator pada malam ni, selaku pengurusi Masjid Tasuh dan selaku mantan pegawai JAIB, sahabat panel yang bahagia, Prof Madia, Dr. Muhammad Rozami Ramli, Rektor KUIM, yang berusaha Tuan Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni. Dan tajuk yang kita bincangkan pada malam ni berkaitan dengan azam sempena tahun baru. Ni kira macam dah jadi adat dah kan, awal tahun Masihi. Kadang-kadang setengah orang dia pun confused, dia kata ish, macam mana azam ni tahun Masihi? Sebab apa tak azam tahun Hijrah? Nama pun Hijrah, kan? Lepas tu pula ada Masihi ni dikata dikaitkan dengan Kristian. Hijrah ni bawa nama Islam. Sebenarnya dalam Al-Quran Tuhan juga mengiktiraf tahun Masihi yang mengguna pakai matahari, dan tahun Hijrah mengguna pakai dari sudut bulan, iaitu fasa bulan tu sendiri. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Tuhan kata walabisu fi kahfihim, dan ashabul kahfi menentang ataupun mendiamkan, maksudnya menyamakkan akidah daripada pemerintah pada ketika itu di dalam gua selama 300 tahun. Masa tu orang Mekah yang boleh cerita ashabul kahfi ni, bila orang Arab bila musim panas akan pergi berdagang di bumi Syam. Bila berdagang di bumi Syam, duk dengar ni orang Kristian kat sana, orang Yahudi kat sana duk cerita pasal ashabul kahfi. Balik ke Mekah, tanya Nabi SAW berkaitan dengan ashabul kahfi. Orang Kristian kata, orang Yahudi kata ashabul kahfi ni 3 orang, yang keempat itu adalah anjing. Orang Kristian kata bukan 3, 5, yang keenam tu adalah anjing, kan? Jadi yang sebenarnya adalah yang Tuhan sebut wallahu a'lamu bi'a'daikum. Tuhan lebih tahu tentang jumlah dia, bi'iddatihim ma ya'lamu. Tuhan tahu jumlah dia berapa, iaitu 7 orang ashabul kahfi dan seekor lagi adalah anjing. Dalam ayat tu juga bagaimana Tuhan sebut ashabul kahfi menetap dalam gua tu tertidur selama 300 tahun. Jadi bila cakap 30 tahun, jadi orang Mekah tertanya-tanyalah, 300 tahun hak kita ke hak kira hak Syam sana tu? Jadi Tuhan kata apa? Wazdadu tis'a, dan hendaklah kamu tambah 9 lagi. Jadi situ bagaimana Tuhan iktiraf 300 tahun ini adalah tahun Masihi. Dan 300 tambah dengan 9 adalah 309 tahun. Itu perkiraan tahun Hijrah yang menggunakan pakai fasa bulan. Bermakna 100 tahun Masihi sama dengan 103 Hijrah. Jadi hak mana yang umur 33 dalam ni
33 dia umur 34 tahun hijrah. Tapi hak 99 tak ada gozak noh. 99 hak 100 sebenarnya dia 103 dah. Kan? Jadi nak cerita di sini bagaimana boleh je azam ni bila-bila. Azam ni tak semesti setahun sekali. Sepatutnya azam ini setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Jadi kita nak tengok apa makna azam tu sendiri. Bila kita nak solat, kita kena niat. Ni nak puasa tak lama dah. Kan ustaz-ustaz dah mengajak bab hadis apa? Man lam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat pada waktu malam, kan, maka tidak ada puasa untuk dia. Jadi ulama bincang adakah kena niat setiap malam ataupun niat sebulan sekali saja. Jadi niat tu kalau tengok dalam makna dia, definisi dia, an-niyatu hiyal azmu ala fi'li syai'i. Niat ialah keazaman dalam nak melakukan sesuatu. Itu niat. Niat dikaitkan dengan azam. Kalau tengok makna azam pula, tadi sempat saya buka apa dia dalam kamus dewan tentang makna azam ni. Kan, tekad, bercita-cita, hasrat, tujuan, kan, itu antara makna azam. Mana azam dalam bahasa Arab, sempat saya buka kamus tadi. Azam dalam makna pendek dia ialah al-aqdu fil qalb. Akad di dalam jantung kita, jantung hati kita. Maksudnya satu tekad. Sebab akad ni macam orang kahwin lah. Kan, nak tahu yakin tak yakin akad nikah tu, dia ada ijab dan dia ada qabul. Ijab daripada wali, qabul daripada pengantin lelaki. Kan, akad maksudnya ijab dan qabul. Jadi azam ialah suatu akad dalam diri kita, suatu tekad. Ini bermakna agama nak ajak kita ni keazaman, suatu tekad, niat perlu kita perbaharui. Perlu kita perbaharui. Padahal kalau nak kira kita solat subuh tadi, zuhur, tak ada pakai hak subuh tadi, hari yang sama ya. Kan? Sebagaimana mazhab Maliki menganggap puasa Ramadan ni niat malam pertama boleh terpakai sebulan. Sebab apa? Sebab memang puasa Ramadan pun sebulan Ramadan. Kan? Kira pandangan mazhab Syafi'i pula dia kira lain. Sebab dia kata puasa ni kira hari-hari. Mana ada orang puasa sebulan? Orang puasa dari subuh sampai terbenam matahari. Esok nak puasa lain pula. Bila nak puasa lain, jadi kena niat yang baru. Jadi niat, keazaman, tekad perlu kita perbaharui setiap masa. Dan Tuhan uji kita tuan-tuan sekalian dengan masa sebenarnya. Tuhan bersumpah wal as, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Tuhan bersumpah, dan ada beberapa surah dalam Al-Quran memang menunjukkan masa. Asar, duha, al-fajr, waktu fajar, waktu malam, surah Al-Lail. Kepentingan masa. Kita hidup dekat dunia ni sebenarnya, Tuhan nak uji kita ni bagaimana kita bijak ataupun tidak dalam menguruskan masa kita. Orang hebat selama mana pun, kalau dia tak bijak menguruskan masa, dia bukan orang hebat lah. Kan? Kalaulah kerja hebat, kita kata pergi pejabat pukul 8 tepat, balik pukul 5 tepat, ataupun lajak sikit balik lebih sikit masa. Tetapi kalau mai semayang asyik 2-4 rakaat lah ya. Kan? Dia masuk mazbuk yang muafiq pun jangan-jangan sekali. Tak bijak lagi. Tu baru bijak ala ke dunia. Mungkin baru dapat anugerah. Lah ni Ustaz Hashim, musim untuk orang calonkan anugerah perkhidmatan cemerlang. Kan? APC. Mungkin cemerlang di pejabat. Kita kata, dia cemerlang dapat hadiah 1,000. Tapi sembahyang asyik lewat ya. Kan? Lepas tu duduk nampak Ramadan main tarawih je. Isya tak tahu sembahyang kat mana. Kan? Kita tak bijak lagi. Orang yang bijak, orang yang cerdik, dia pandai menguruskan masa dia. Tuan-tuan, Tuhan jadikan kita ni sebagai hamba, dan Tuhan letak masa-masa tertentu. Boleh je semayang 5 waktu dibuat sekaligus. Tuhan maha kuasa.
Habis subuh tu buat zuhur terus, buat asar terus, buat maghrib terus, buat isya terus. Mudah untuk kita. Tuhan uji kita. Subuh, sehari berapa jam pula ada zuhur. Berapa jam pula ada asar. Berapa jam pula masuk maghrib. Berapa jam pula sejam lebih sikit masuk isya. Boleh je Tuhan nak gabung semua sekali? Tak. Tuhan nak uji bagaimana kita menguruskan masa kita. Tuhan jadikan ibadat mingguan seperti hari Jumaat. Kan? Hari ni Jumaat kita kata masuk apa? 1.19. Setengah orang Zuhur pukul 1 pun dia main 1.30 untuk solat Jumaat, 1.19 pun dia main 1.30 juga Jumaat. Dia tak bijak menguruskan masa dia. Kalau dia bijak, dia akan tengok takwim Jabatan Mufti ni Perlis. Kan? Tengok hari ni subuh pukul berapa, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, Maghrib pukul berapa, Isya pukul berapa. Bijak dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata Al-Kayyis, orang yang bijak. Orang kita sebut bijak sana. Hebat orang tua kita dulu kan. Dia tak sebut bijak sini, dia sebut bijak sana. Sebab ada orang bijak sini tetapi tak bijak di sana. Kan kita berpelik macam mana orang tua dia dapat perkataan tu. Kita belasah je dah sebab bijak sana. Bila fikir balik, ada hikmah perkataan tu. Ustaz Syekh mesti perasan kan. Bijak sana. Jadi orang yang bijak, orang yang bijaksana, mandana nafsah, dia jaga diri dia. Dia jaga diri dia. Dana. Keluar perkataan dain, hutang. Hutang ni, orang yang bagi hutang ni dia jaga sebenarnya. Tak tahulah orang hak bagi ni bayar balik ataupun tak. Ataupun orang yang berhutang ni, kalau hang tak mampu nak bayar, hang kena cagar balik apa yang hang boleh bagi kat aku. Ada geran ke? Kan? Geran kereta ke? Geran tanah ke? Cagaran. Jadi bagaimana orang yang bijaksana cagarkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan dan dia beramal untuk hari kesudahan selepas mati. Maksudnya target kita, keazaman kita, tekad kita di dunia ni bukan untuk dunia sahaja sebenarnya. Semua target akhirat belaka. Wa amila lima ba'dal maut. Apa yang kita buat semua matlamat hak selepas mati, yang hasilnya kita akan terima dalam kubur nanti, yang hasilnya kesannya di padang mahsyar nanti, seterusnya atas titiang siratnya, situlah penentu sama ada syurga ataupun neraka. Orang yang bijak ialah orang yang kesudahannya adalah syurga. Yang kita tak mau, dalam surah Fatir, setelah Allah cerita pada ayat 36 tentang orang yang kafir, wallazina kafaru lahum naru jahannam, orang yang kafir ni Tuhan kata bagi mereka neraka jahannam, fayuqda alaihim la yamutu, bahkan dihukum, disiksa mereka dan mereka tak mati dah. Di dunia ni orang yang disiksa bila mati habis tak rasa apa, dah mati dah. Dalam neraka orang yang disiksa, pecah pala ke macam mana, dia akan hidup semula dan dia tak mati. Dia tak mati dan tak diringankan azab dia. Ayat 37 Tuhan kata wahum yastarikhuna fiha, lalu pakak terpekik terlolong menjerit dalam neraka ni. Lalu keluar perkataan daripada mulut ahli neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Fatir ayat 37. Berteriak ahli neraka kena siksa. Sebab apa? Kalau berteriak orang yang kena seksa di dunia ni, sampai satu tahap mati habis, tak ada rasa apa. Tetapi dalam neraka sentiasa hidup.
Lalu berdoa, minta daripada kat Tuhan, Rabbana akhrijna, Tuhan, boleh tak keluarkan kami dari neraka ni? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal soleh, kami akan beramal soleh yang bukan amalan hak kami buat masa dekat dunia dulu. Menyesal ketika tu. Menyesal ketika tu. Sebab itulah tuan-tuan puan sekalian, sebab itulah kita ulang. Bila buat amalan, buatlah amalan yang soleh. Ini menyelamatkan kita. Ahli neraka ni bukan tak buat amalan ni. Sebab tu dia kata na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak buat amalan soleh yang bukan amalan yang kami buat masa hidup dekat dunia dulu. Kalau amalan tak soleh, tak ikhlas dan tak ikut tata cara yang Nabi ajak, tak selamat kita. Sebab itulah kita, ustaz-ustaz kita ajak supaya bila beramal soleh, ikhlas, kena ikut Nabi, ikut tata cara Nabi. Biar sikit tetapi sama macam Nabi. Selamat kita. Lalu Allah kata kepada golongan ni, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Allah kata, bukankah kami telah panjangkan umur kamu, kami telah bagi masa secukupnya kepada kamu semasa hidup dulu. Fihi man tazakkara, bagi mereka yang nak ambil peringatan. Maksudnya sepanjang kita hidup ni, kalau nak ambil peringatan, boleh dah ambil peringatan sebenarnya. Wajah aku munazir, dah telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Zaman hak ada rasul, hak ada nabi. Zaman hak tak ada rasul ni, ada Al-Quran, ada sunnah, ada pendakwah yang ajak, yang menyuruh supaya ikut Quran dan sunnah. Tetapi ahli neraka ni tidak mengikut sebagaimana yang disuruh. Lalu Allah kata, fazuqu fama lizal. Sekarang ni rasalah azab yang dikenakan kepada kamu. Fama lizalimin, tak ada untuk orang yang zalim ni, Tuhan kata, min nasir, untuk orang tolong dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadilah orang yang bijaksana. Dalam kita berazam, dalam kita bertekad, setiap masa kita ada cita-cita untuk buat kebaikan. Kan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Siapa yang bercita-cita nak buat sesuatu kebaikan tetapi tak buat, dia dapat dah satu pahala. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanat. Dan siapa yang bercita-cita nak buat kebaikan, buat sungguh, Tuhan tulis untuk dia 10 pahala. Ila sab'ati mi'ati dhi', diganda sampai 700 kali ganda. Ila ad'afin katsirah, bahkan gandaan yang berganda. Jadi mudah-mudahan sentiasa kita tekad azam untuk melakukan kebaikan, sama ada di hujung tahun, awal tahun, maksudnya sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Alhamdulillah, penjelasan yang begitu cantik, jelas. Tuan-tuan, menarik tentang tajuk perbincangan kita pada malam ini, azam baharu sempena tahun baharu. Maknanya Tuan Haji sebut tadi ni, kita nak kena azam ni sentiasa kita membaharui, jangan tunggu tahun baru. Tuan Haji nah? Jadi jangan tunggu tahun baru. Sebab tu saya tertarik kata yang bahagia Tuan Haji tadi, jadilah kita orang yang bijaksana. Kalau tak cukup bijaksana, bijak sini. Tak cukup bijak sini, bijak situ. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berjaya dan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya para penonton, apabila tibanya tahun baru, tuan-tuan, umur kita bertambah ataupun berkurang? Pekat lena rawa. Umur kita bertambah ataupun berkurang? Dua-dua betul ya. Bertambah pada hakikat angkanya, tetapi berkurang pada yang berbakinya. Dah semakin berkurang dah. Hampir sangat dah kita dengan pintu kubur dan seterusnya. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi dah bagi tahu hayat umur umat-umatku 60-70 itu biasalah dengan kematian. Maknanya perancangan kita nak kena ada sebagaimana disebutkan oleh yang bagi Tuan Haji Ahmad Sirajuddin tadi. Jadi dengan azam baru bermakna bermulanya matlamat
dan hala tuju kita untuk mencapai cita-cita dan impian dalam kehidupan kita. Hadirin para penonton, tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak panaskan lagi perbincangan kita kepada yang berbahagia Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Ruzaimi. Jadi doktor, kita kalau kita lihat macam-macam orang berazam, doktor. Ada yang berazam sambut tahun baru ni, berazam nak turunkan badan, berat badan pun ada. Tapi tak ada lah di sini belah-belah Afrika. Tuan-tuan. Kemudian ada juga yang berazam nak simpan duit lebih banyak. Ada yang berazam nak berjaya, cemerlang dalam kejayaan. Anak-anak kita pula nak cemerlang dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi di sini persoalannya, doktor, apakah azam tahun baru yang sepatutnya kita letakkan keutamaan dalam kehidupan kita? Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz moderator kita yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, Imam Besar Perlis, iaitu Ustaz Sirajuddin. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama bercerita tentang azam baru. Ya. Kebanyakan daripada kita ni bila masuk aja tahun baru maka muncullah tentang apa azam baru tahun ni. Tapi ada juga yang kata azam baru saya tahun ni adalah saya nak menyempurnakan azam tahun lepas. Maksudnya azam dia tak dapat lagi lah, kan? Azam saya yang tahun lepas, yang tahun 2018 pun tak terlaksana lagi. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Adam dan Iblis. Kisah Adam dan Iblis diceritakan beberapa kali di dalam Al-Quran. Nak memberikan kita satu pengajaran bahawasanya as-sira' bainal insan wa iblis mustamir. Perbalahan, pertembungan di antara manusia dan iblis itu sentiasa akan berterusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menceritakan kepada kita tentang kisah Adam, dan Allah Ta'ala cerita kepada kita di mana Adam itu pada asalnya, nak bagi tahu kat kita asal kita tidak lain tidak bukan ialah syurga. Itulah asal kita. Itulah kampung sebenar bagi manusia. Oleh kerana itulah manusia-manusia yang hidup di atas muka dunia ni, yang membaca Al-Quran, dia mempunyai satu destinasi. Dia mempunyai satu hala tuju yang sepatutnya hala tuju tu sama. Inilah yang dipanggil sebagai azam. Azam tu sama je, iaitu nak masuk ke dalam syurga, nak jauhkan diri daripada neraka. Jadi azam yang sepatutnya ada dalam diri kita ialah aku nak masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Tetapi telah menjadi sunnatullah, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab The Shifa'ul Alil. Dia mengatakan syurga Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin kita akan dapat masuk melainkan setelah kita melalui proses. Setelah kita melalui SOP yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Adam tu Allah Taala keluarkan dia daripada syurga. Walaupun Allah Taala Maha mengetahui yang Adam akan masuk balik ke dalam syurga. Kenapa? Kerana telah menjadi satu ketetapan sunnatullah, tidak ada siapa yang akan kekal di dalam syurga melainkan dia mesti melalui cabaran, dia mesti melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mesti menempuh cabaran dan liku-liku. Oleh kerana itulah kita ni kena sedar bahawasanya hidup di atas dunia ni Allah Taala dah letakkan satu matlamat untuk kita. Kalau kita tak dapat syurga, maka itulah seburuk-buruk nasib yang kita akan terima
dalam kehidupan ni. Ya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hidup di dalam dunia ni Allah Subhanahu wa taala bagi kita modal. Macam orang nak berniaga, dia ada modal. Apa modal Allah Taala bagi? Dua benda yang Ibnu Abbas sebut. Saya sebut dalam forum yang lepas. Tapi oleh kerana forum tu pendek sangat, jadi saya tak hurai panjang lah. Ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kata Nabi SAW, riwayat Ibnu Abbas. Dua nikmat yang manusia ramai rugi kan. Cuai, terperdaya. As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan umur. Ada yang kata masa lapang. Umur. Dua benda ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Gambarannya, gambaran kita hidup dalam dunia ni, kalau tuan-tuan nak faham, kita semua nak faham, kita seperti duduk di dalam satu dewan peperiksaan. Kita tengah periksa sekarang ni, tengah exam. Sedang diuji. Cuma kalau peperiksaan dunia ni, dalam satu kelas, waktu mula sama, waktu akhir sama. Waktu mula kita tahu, waktu akhir kita tahu. Cuma periksa dalam dunia ni, waktu mula pun kita tak pasti. Melainkan orang bagi tahu kat kita. Kamu lahir pada 22 bulan 6, 1983 contoh kan. Kita pun tahulah, kita pun percayalah cakap orang sebab dah ada dalam surat beranak, dah ada dalam IC. Kan? Tapi ada orang zaman dulu, di mana zaman tu tak ada sistem yang betul. Kadang-kadang tarikh lahir pun anjak 5 tahun baru didaftarkan zaman dulu kan. Maksud dia pun tak tahu tarikh sebenar lahirnya bila. Sebab mak bapak dia pun lupa. Tarikh mati pun kita tak ingat. Kalau tarikh mati kita tahu, waktu mati kita tahu, bagus ke tak bagus tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan dalam masjid ni. Kalau tarikh mati kita tahu, best ke tak best? Bagus ke tak bagus? Bagus? Boleh check dah kan? Masuk je nombor IC, tuan akan mati pada pukul sekian, jam sekian. Saya ingat tuan-tuan, kalau tarikh mati kita tahu, kita tak sempat nak ketawa. Siapa yang kata best tadi? Tuan-tuan pergi tengok dalam penjara banduan akhir. Ni Datuk KP pun ada kan, Datuk Bekas KP. Datuk Bekas KP mungkin pernah jumpa banduan akhir yang menunggu masa untuk digantung. Dia tahu dekat dah. Tapi tak diberi tahu kat dia kan. Bila-bila. Sebab apa? Sebab kalau bagi tahu siap-siap, boleh jadi gila manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dia sembunyikan waktu mati. Semalam kita jumpa dia, dia ketawa makan tom yam. Hari ni dah mati. Sebab apa dia ketawa semalam? Dia tak tahu dia akan mati pada hari ini. Maka bila Allah sembunyikan tarikh mati, sebenarnya rahmat bagi insan. Jadi, bila nak sebut tentang azam, kita kena tahu, azam kita sebenarnya kita nak pergi ke syurga. Itulah azam kita yang sebenar. Jadi jangan lari daripada tu. Nak jadikan diri kita mukmin, Allah Azza wa Jal menjadikan kita ni lahir dalam keluarga Muslim kebanyakannya. Tak struggle untuk dapatkan iman tu. Kerana ada orang nak beriman, terpaksa tinggalkan parut di badan. Sebab tu dulu saya pernah cerita, Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat kerana mempertahankan Islam, belakangnya berparut teruk sehingga pada zaman Umar terkejut tengok belakang dia. Umar kata, wallahi ma ra'aitu mithla zahri rajul. Umar kata bila tengok parut dekat badan dia, sebab dia kena seksa, dia dipaksa baring atas besi panah. Tidak ada yang memadamkan api panah tu melainkan lemak dia yang cair. Umar kata, demi Allah aku tak pernah tengok belakang lelaki seperti ini sebelum ini. Kerana mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, ada parut kat badan dia. Ada orang yang mengalir darah dia kerana mempertahankan iman. Kita tuan-tuan dapat iman dengan cara yang mudah. Saya ada seorang sahabat, lahir dalam keluarga bukan Islam. Kerana nakkan agama, nakkan iman, nakkan Islam, kepala dia berparut, kena pukul dengan
dengan abang dia yang tak terima dia masuk Islam. Kayu inci dipukul, luka, berdarah, mandi dengan darah. Tapi alhamdulillah dia bertahan. Kita juga syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana Allah memberikan kita iman. Walaupun pengorbanan kita untuk dapatkan iman ni taklah sebesar iman para sahabat. Tapi kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni orang yang beriman sentiasa. Tapi iman ni dia tak boleh kita jamin adakah kita akan sentiasa beriman. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim atau kama qal. Kamu kena bersungguh, kamu kena bersegera dengan amal saleh. Kamu kena mendahului diri kamu dengan melakukan amal saleh. Nanti akan datang fitan, nanti akan datang bencana, yang mana bencana itu sifatnya seperti sepotong malam yang gelita. Yang mana akan ada, Nabi kata, di akhir zaman nanti seorang lelaki yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Dia akan berpagi dalam keadaan beriman dan waktu petang dia menjadi kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada juga yang waktu petang dia menjadi mukmin, pagi esok jadi kafir. Sebahagian ulama kata dengan makna majazi, maksud kafir tu kufur nikmat. Amalan menjadi seperti amalan orang kafir. Ada juga yang memegang dengan zahir. Sebab apa? Sebab di ujung tu Nabi sebut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang mana dia menjual agamanya kerana mendapatkan habuan dunia. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Allah Taala bekalkan dalam jiwa kita ni iman, Allah Taala bekalkan dalam jiwa kita ini takwa. Apa itu takwa? Bila nak buat dosa terfikir, benda ni dosa lah. Benda ni Tuhan murka lah. Benda ni salah lah. Tuan-tuan, sebenarnya ada kebaikan dalam diri yang kita kena pelihara sifat tu. Sebab ada orang bukan takut buat dosa. Bangun-bangun pagi dia kata, dosa apa aku nak buat hari ni? Dia pula boleh rancang dosa dia. Semalam dah buat yang tu dah, hari ni nak buat yang lain pula. Manusia macam ni, manusia yang bahaya. Tapi bila mana Allah Ta'ala bagi iman dan kita harap azam tahun ni, iman kita, takwa kita akan berkekalan, bahkan akan sentiasa meningkat. Macam mana nak tingkatkan iman? Nak tingkatkan iman tak ada jalan lain, mesti tingkatkan ilmu pengetahuan. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, hadis ni panjang sikit. Nabi kata apa? Wa uhaddithukum hadisan fahfadhu. Aku akan sebut kepada kamu satu hadis, hafal hadis ni. Hadis ni panjang sikit lah, saya pun tak pasti saya ingat ke tak. Hadis ni dia kata, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini ada 4 kategori manusia, Nabi kata. Rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Satu orang, ini manusia pertama. Satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia dengan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqillaha fi, dan dia bertakwa kepada Allah ketika menguruskan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahuwa bi afdalil manazil. Nabi kata, satu jenis manusia ni Allah Azza wa Jalla berikan ilmu, berikan harta kat dia. Dia buat apa dengan ilmu dan harta yang dia ada? Wa yattaqillaha fi, dia bertakwa kepada Allah pada hartanya itu. Wa yasilu rahimah, dan dia menghubungkan hubungan silaturahim. Dan dia mengetahui pada hartanya itu bagi Allah ada hak. Maksudnya dia menjaga hak Allah pada apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Kerana manusia ni tuan-tuan, kebiasaannya lah. Manusia ni kebiasaannya apa? Manusia ni kebiasaannya jadi jahat,
jadi sombong, jadi takabur, sebab Allah Ta'ala bagi dia nikmat lebih. Jadi zalim sebab Allah Ta'ala bagi dia nikmat lebih lah. Sebab itu bila kita tengok musuh-musuh Nabi ni, kebanyakannya orang yang ada kuasa. Musuh-musuh Nabi ni kebanyakannya orang yang kaya-kaya, yang kaya-raya. Bukan saya nak kata orang kaya jahat tak. Tapi Nabi nak sebut, ada orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia harta, Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu. Dia boleh bertakwa. Kerana ilmu yang jaga harta tu. Kerana kalau tak ada ilmu, dia akan jadi sombong. Dia akan jadi takabur. Dia akan jadi zalim. Bahkan dia mengaku Tuhan. Tuan-tuan tengok Firaun. Bina-binaan yang sangat dahsyat. Piramid hari ni macam-macam teori. Macam mana Firaun bina piramid tu? Sebab ada orang nak buat sama binaan macam tu, tak boleh. Dia tak stabil kan? Mengaku Tuhan. Dahsyat kezaliman yang Firaun buat. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa, dia ada harta. Tapi dia ada ilmu tak? Dia tak ada ilmu. Dia ada ilmu lah, ilmu teknologi. Tapi ilmu yang kita maksud kat sini adalah, yang Nabi SAW maksud kat sini, ilmu yang membawa takwa. Sebab nanti ada orang kata, ilmu yang Nabi sebut dalam hadis tu ilmu umum Ustaz. Tak, bukan ilmu secara umum. Sebab Nabi sebut dilepas pada tu. Wa yattaqillah. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Ilmu apa yang jadikan orang bertakwa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jadi, nak jadikan diri kita mukmin yang sebenar, nak mendapatkan syurga, tak ada jalan lain, tuan-tuan. Mesti tingkatkan ilmu sebelum nak tingkatkan amal. Sebab apa? Tadi Imam Sa'ad sebut, dengan ilmu tu kita boleh beramal dengan amalan yang benar. Kalau ilmu tak ada, kadang-kadang kita pun tak perasan amal yang kita buat selama ni tak sah. Kadang-kadang kita pun tak perasan benda yang kita buat selama ni tak disuruh pun oleh Nabi SAW. Kan? Kalau ikut kepala otak kita, tuan-tuan, orang ambil wuduk 5 kali. Dia ambil wuduk 5 kali. Dia kentut sekali. Berapa wuduk tinggal? Dia ambil wuduk 5 kali. Lepas tu dia kentut sekali. Dia kentut betul lah, bukan kentut adizi. Kentut betul. Dia kentut kosong. Dia kentut sekali. Oh, tadi ambil wuduk 5 kali. Kira tinggal 4 lah. Boleh pergi sembahyang ni. Betul ke? Tak. Itu akal. Bahkan kalau akal fikir, lepas ambil wuduk, pergi kentut. Basuh punggung ke basuh muka? Nak ambil wuduk balik. Basuh muka lah kan? Basuh muka, basuh tangan. Yang kentut punggung ke muka? Kenapa kentut punggung, muka yang kena basuh? Inilah ilmu. Melangkaui. Ilmu syar'i sebahagiannya melangkaui pemikiran akal. Kerana dalam bab ibadat, Tuhan bukan suruh kita fikir semata-mata. Tuhan suruh kita tunduk. Sebab tu dalam takbir salat, salat tidak akan bermula dengan melainkan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita tak ucap Allahu Akbar, tak masuk kita dalam salat. Kenapa kita sebut Allahu Akbar? Pernah fikir tak? Kenapa bila salat kena sebut Allahu Akbar? Sedangkan sifat Allah yang lain ada lagi. Sebutlah Allahu Qadir ke, Allahu Azim ke, Allahu A'zam ke. Tapi sebut Allahu Akbar. Kenapa? Kerana Allahu Akbar bermaksud Allah itu maha besar. Arahan Allah Ta'ala itu maha besar. Walaupun kita tak faham kenapa kita kena salat, tapi kita buat. Sebab aku nak jadi hamba yang taat. Hamba yang taat ni, apa je Tuhan dia suruh dia buat. Tuan-tuan mungkin ada maid kat rumah, orang gaji. Bagi gaji kat dia. Kan? Azan. Kita bagi laluan pada azan dulu. Dia orang tahu waktu masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, kita balik pada isu kita tadi. Tuan-tuan ada maid kat rumah, ada orang gaji, bayar gaji kat dia. Kita nak dia taat daripada kita. Esok Hamasya, orang boleh makan apa? Laksa. Contoh masak laksa. Dia tanya, kenapa tuan nak makan laksa? Pasal apa nak makan laksa? Tolong bagi saya 5 sebab nak makan laksa. Tuan-tuan, esok kena pecat terus ya. Aku bayar gaji hang. Hang masak lah apa yang aku suruh. Bukan hang nak balah dengan aku pula. Allah Azza wa Jal inginkan manusia yang taat kepada dia. Tahu berkenaan dengan hukum hakam, laksanakan. Ya? Tak perlu untuk mendakwa-dakwi, terutama dalam bab ibadat. Bukan kita suruh mandulkan akal, tak. Tapi dalam bab ibadat ni, tujuan Allah Azza wa Jal, maqasid beri pada kita ibadat, nak suruh kita taat dan patuh. Seolah-olah kita nak beritahu pada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Arahan Allah itu besar pada aku. Walaupun aku tak faham kenapa aku kena rukuk sekali, sujud 2 kali dalam 1 rakaat, aku buat juga. Walaupun aku tak faham kenapa salat subuh 2 rakaat, kenapa salat isyak 4 rakaat, aku buat juga. Kerana aku nak jadi hamba Allah yang taat kepada dia. Jadi nak jadikan diri itu bi afdalil manazil, kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat, manusia yang paling baik dalam dunia ni, orang yang ada ilmu dan orang yang ada amal, ada harta. Harta tu maksud amal lah, kerana dia beramal dengan hartanya. Dia boleh kawal hartanya. Dan ada satu lagi golongan manusia, Nabi kata, rendah sikit. Apa dia? Wa rajulun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Satu jenis manusia yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, tapi Allah Ta'ala tak bagi kat dia harta. Fahuwa sadiqun niyah, tapi niat dia bagus. Yaqul
lau anna li malan la amiltu amala bi amali fulan, dia kata. Niat dia bagus. Dia kata dalam diri dia, kalaulah aku ni ada harta, dah tentu aku buat macam amalan orang sebelum tadi ni, orang baik. Fahuwa niyatuh, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang ada harta, yang beramal soleh. Fa ajruhuma sawa, pahala mereka sama. Sebab apa sama? Sebab niat tadi. Imam Besar duk cerita tadi, niat, azam tadi. Kalau kita tak dapat buat kerana ada halangan luar, kita dapat pahala dah. Kita dapat pahala dah, Allah Ta'ala bagi dah. Wa rajulun a'ta'ahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma. Razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma. Satu lagi jenis manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kat dia harta, tapi tak bagi kat dia ilmu. Fahuwa la yattaqillaha fi. Dia tak bertakwa kepada Allah dalam urusan hartanya. Walam yasil fihi rahimah, dan dia tidak menghubungkan hubungan silaturahim. Dia berlaku jahat dengan manusia lain. Dia berlaku jahat dengan adik-beradik dia. Dia zalimi orang. Walam ya'lam anna lillahi fihi haqqa. Dan dia tak tahu pun apa hak Allah pada apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia langgar semua. Ilmu tak ada, harta banyak. Fahuwa bi akhbathil manazil. Inilah seburuk-buruk manusia. Dan ada satu lagi Nabi kata jenis manusia. Wa rajulun lam yarzuqhu Allahu ilman wala mala. Satu lagi jenis manusia, Allah Ta'ala tak bagi ilmu, Allah Ta'ala tak bagi harta. Fahuwa yaqul, dan dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku ada harta, aku akan buat perangai macam, maksud dia nak berlaku jahat dengan harta yang dia ada. Fahuwa niyatu fawizruhu ma sawa. Dia ni walaupun tak ada harta, tapi oleh kerana azam dia nak buat dosa tu ada, tapi terhalang sebab tak ada harta, maka dia telah mendapat dosa disebabkan oleh kerana keazaman dan halangan dia tak dapat buat tu bukan kerana dia batalkan, sebab dia bertakwa. Kan kita sebut, kita kalau niat nak buat benda jahat, tiba-tiba tak jadi, dapat pahala tak? Dapat pahala, tapi dengan syarat dibatalkan tu sebab takwa kita. Ish, tak bagus rasanya buat benda ni, berdosa, Tuhan murka, tu dapat pahala. Tapi kalau tak buat disebabkan oleh kerana halangan luar, kalau tak kerana halangan tu aku buat dah, dosa dapat. Dosa dapat. Seperti mana sabda Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka. Dalam hadis Nabi kata, izal taqal muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtulu finnar. Bila orang Islam, dua orang bertarung lawan pedang, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil wa ma balul maqtul. Ya Rasulullah, yang ni pembunuh, okeylah masuk neraka. Hak yang dibunuh pasal apa? Nabi kata apa? Innahu kana harisan ala qatli akhi. Kerana dia bersungguh nak bunuh saudara dia tadi. Dia terbunuh, maka sebab tu dia tak membunuh. Kalau dia tak terbunuh, dia bunuh dah. Maka sebab tu dia mendapat dosa. Kerana dia tak buat tu kerana ada halangan luar, bukan kerana takwa dia membatalkan niat jahat dia tu. Jadi tuan-tuan, azam kita apa dia? Azam kita nak kembali ke syurga, nak menetapkan iman, nak meningkatkan iman dengan ilmu supaya kita dapat beramal. Supaya kita dapat beramal walaupun sekecil-kecil perkara. Kerana ilmu yang menjadikan kita ni boleh mengejar pahala. Keluar daripada masjid, sarung kasut. Orang utara panggil kasut lah kan, selipar tu kasut juga. Orang Perak pun sama. Pakai kasut pun kita dapat pahala daripada cara pakai kasut. Sarung belah kanan dulu. Nak cabut belah kiri dulu. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuba fikirkan berapa banyak kita mengutip pahala apabila kita tahu dalam bab ni ada sunnah. Sunnah yang kecil-kecil je, kita boleh kutip pahala. Kan? Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan azam baru, semangat baru. Sebenarnya tak ada apa pun. Waktu ni sentiasa berjalan. Kadang-kadang kita seronok sangat pasal azam, pasal tahun baru ni, saya pun heran juga. Sebab kita dalam dewan exam ni tak tahu bila nak berhenti. Tiba-tiba, katalah tengah-tengah dewan exam, tiba-tiba 2-3 orang melompat. Melompat pasal apa? Dia kata kita dah masuk jam baru. Dia tak tahu bila nak exam nak berhenti. Tak ke penin pengawas yang menjaga exam tu? Penin lah dia, pasal apa hang seronok sangat ni? Jawablah dulu. Yang seronok betul-betul ini bila?
bila mana kita bertemu Allah Azza wa Jalla dengan membawa kejayaan. Dengan membawa kejayaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Mardia Dr. Muhammad Ruzaimi, tuan-tuan. Alhamdulillah, azam yang terbaik Doktor sebut tadi ni, maknanya kita nak balik ke kampung asal kita. Tuan-tuan, kampung asal kita di mana? Tuan-tuan, Buk Empiang? Tidak, tuan-tuan. Kampung asal kita maksud Doktor tadi adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Azam yang terbaik, kita pertingkatkan kualiti iman dan takwa kita kepada Allah, pertingkatkan ilmu kita. Jadi semua ini apa yang disebutkan oleh doktor tadi, tuan-tuan, perlu ada perancangan yang teliti. Perancangan. Seorang yang bijak pandai, dia menyebut seseorang yang gagal merancang berarti dia merancang untuk kegagalan diri dia, sama ada dunia ataupun kegagalan hidupnya di akhirat. Waktu amat malang sekali lah, tuan-tuan, kalau gagal di akhirat. Sebab itulah, tuan-tuan, setiap apa yang kita azam mestilah disusuli dengan kesungguhan kita, diiringi dengan doa kita, istiqamahnya kita, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya penuh yakin kita akan berjaya menjadi insan dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang cemerlang di dunia, cemerlang hidup kita di akhirat. Hadirin para penonton yang dikasihi sekalian, kita teruskan lagi dalam pusingan yang terakhir, pusingan yang kedua. Tuan-tuan boleh tahan lagi tak? Boleh? Kami tak boleh ni. Jadi tak apa, kita teruskan lagi. Saya nak balik kepada yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Jadi Tuan Haji, setiap tahun kita berazam, bukan saja berazam, tapi kita beriltizam untuk merealisasikan keazaman kita dengan begitu hebat. Tetapi dalam masa yang sama, Dr. Ruzaimi sebut tadi ni, azam tinggal azam, akhirnya tak tercapai juga akhirnya. Jadi persoalannya, apakah pengisian ataupun macam mana kita nak mengisi kedatangan tahun baru dengan pengisian yang excellent, yang terbaik. Silakan ya bagi Tuan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, soalan yang moderator tanya ni Dr. Ruzaimi jawab dah pun. Kira matlamat nak pergi syurga habis dah lah. Sepatut saat ni patut tangguh kita balik tidur je ni sebenarnya, kan? Jadi panjang pula. Jadi last sekali jawab sama ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, Nabi menyebut tentang manusia yang terbaik. Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata sebaik-baik manusia mereka yang umurnya panjang dan baik amalan dia. Bila baik amalan, bukan nilai pada akal kita, tetapi nilai pada syarak. Sebab hak nak bagi syurga ni Allah Ta'ala, hak nak bagi pahala ni Allah Ta'ala, mesti kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak tutup dengan petikan ayat Al-Quran dan satu hadis. Pertama ayat Al-Quran dulu. Ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 yang merupakan ayat yang terakhir dalam surah Al-Munafiqin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Apa maksud ayat ni tuan-tuan sekalian? Tuan boleh buka dalam surah Al-Munafiqun. Ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir. Allah berfirman pada ayat 9, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu dilalaikan dengan harta benda kamu. Wala auladukum, begitu juga jangan kamu dilalaikan dengan anak pinak kamu. Lalai macam mana? An zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang jadi masalah dekat dunia ni bila orang tak ingat ke Allah. Bila ujian kita, harta benda kita, pangkat kita, darjat kita, kerjaya kita, keluarga kita, anak pinak kita, ini menjadi ujian kepada kita. Wa may yaf'al dzalika. Tuhan kata siapa yang buat macam tu, maksudnya dia dilalaikan. Dilalaikan dengan harta benda dia. Dilalaikan dengan anak beranak dia. Faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah golongan yang rugi. Kita tak mau jadi orang rugi. Sebab rugi ini merupakan kebanyakan manusia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita tengok dunia sekarang ni, ramai yang rugi daripada orang yang selamat. Ramai hak sesat daripada ramai yang benar. Kalau kira penduduk dunia dengan 7.5 bilion hampir kepada 8 bilion sekarang ni, yang hak Islam dianggarkan lebih kurang dalam 1.5 bilion ya. Hak lain tu hak Budanya. Kalau kata Cina, ramai yang Buddha. India 1 bilion lebih rakyat dia, kebanyakannya Hindu. Sebab apa? Dulu sama banyak, tapi dah bila jadi Pakistan tu, jadi majoriti Pakistan Islam lah. Kristiannya sebelah Eropah, yang hak Islamnya lebih kurang 1/4 ya, 1/5 lebih kurang macam tu kan? Jadi nak cerita di sini, hak ramai yang rugi tu, ramai yang lalai, ramai yang kufur, ramai yang kafir. Allahu Akbar. Ini semua golongan yang rugi. Ayat 10 Tuhan sebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Tuhan kata nafkahlah, dermalah, sedekahlah apa yang telah kami rezekikan kepada kamu min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum maut datang menjemput kamu. Nak nafkah ni sebelum mati kan, sebab bila kita mati dah jadi faraid dah, kecuali kita hebah ataupun kita wasiat. Sebelum mati, min qabli ayyatiyakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakum wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul. Lalu orang yang hampir nak mati, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang hampir nak mati ataupun orang yang baru nak mati, ada beberapa tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, boleh tak pelewat kematianku ni kepada satu tempoh yang pendek. Maksudnya dia tak mau mati lagi. Ayat yang saya baca tadi, ayat 37 surah Fatir tu, hak tu bagaimana Rabbana akhrijna na'mal salihan, itu kata-kata ahli neraka. Hak ni pula kata-kata orang yang hampir nak mati ataupun orang yang baru mati. Dia minta supaya Tuhan tak cabut nyawa lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata boleh tak pelewat sikit masa tu, maksud tak mau mati lagi. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Dia yang nak minta supaya tak mati lagi, dia nak buat apa? Fa as-saddaqah, dia nak banyakkan bersedekah. Wa akum minas salihin, dia kata aku nak jadi orang saleh. Bila hampir nak mati ni, ada tafsiran sebagai ulama kata, dia nampak di depan dia pahala-pahala yang dia buat masa hidup dulu. Rupanya dalam banyak-banyak tu pahala sedekah ni pahala yang paling lumayan. Sebab tu dia fa as-sadaqah, aku nak banyakkan sedekah, aku nak jadi orang saleh. Nak jadi orang saleh. Lalu Allah kata, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ, Allah kata Allah tidak sekali-kali akan melewatkan ajal apabila sudah tiba waktunya. Kan maksudnya apa yang moderator sebut tadi, walaupun kita rasa macam umur kita panjang, sebenarnya kita dah hampir kepada ajal kita. Ruang masih kita hidup ni,
Akan ada satu hari nanti kita akan minta ke Tuhan, boleh tak pelewat. Mungkin di kala tu kalau kita dah ada persiapan, ada persediaan, selamat kita. Kalaulah berlaku sebagaimana dalam ayat ni, baru masa tu nak bersedekah, baru nak jadi orang saleh, Tuhan kata tidak sekali-kali Tuhan perlewatkan apabila ajal dah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada banyak benda yang melalaikan kita daripada kita ingat kepada Allah. Sebab itulah kita tengok bagaimana sunnah baginda Nabi SAW ajak kita. Ada zikir pagi, ada zikir petang, nak masuk tandas, keluar tandas, naik kenderaan, dalam perjalanan, masuk masjid, keluar masjid. Apa zikir yang tak ada? Seakan-akan macam Nabi itu berzikir tak berhenti. Pada Aisyah kata apa? Kana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyan. Rasulullah ni berzikir fi kulli ahyan, setiap masa. Sebab ada masa-masa tertentu ni. Allahu Akbar. Kita macam mana? Kan? Macam mana kita? Kan? Dan yang terakhirnya saya nak sebut tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Nabi kata, Inna li rabbika alaika haqqa. 3 benda Nabi sebut. Kita dengan Tuhan ni ada tanggungjawab dia, ada hak dia. Wali nafsika alaika haqqa, begitu juga diri kita ada hak, ada tanggungjawab. Tak boleh kita mudaratkan diri kita. Kan? Yang pertama, apa tanggungjawab kita kepada Tuhan? Kita selaku hamba. Tuhan cipta kita tu untuk mengabdikan diri kepada Dia. Kan? Dalam masa yang sama, ada tanggungjawab untuk diri kita. Sebab tu Tuhan haramkan untuk kita mudaratkan diri kita. Kan? Dengan ketumnya, kan? Lepas tu dengan dadahnya, dengan rokoknya, dengan gam, macam-macam benda-benda mudaratkan kita. Wali ahlika alaika haqqa, begitu juga untuk ahli keluarga kamu. Kalau orang yang ada organisasi, untuk ahli organisasi dia, ahli persatuan dia, setiap kita ni ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab kepada Tuhan, tanggungjawab diri sendiri, tanggungjawab kepada ahli. Lalu Nabi kata, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Dan setiap sesuatu tu kita kena laksanakan tanggungjawab mengikut bahagian dia. Kalaulah hadis ni kita beda dengan masa kita, kan? Kita ada 24 jam, tuan-tuan sekalian. 24 jam. Dalam sehari berapa jam kita rehat? Kalaulah kita ambil zahir hadis ni lah, kita beda buat 3. 24 jam beda 3, jadi 8 jam. 8 jam lena tu rasa sesuai dah. Kan? Kalau kita lena pukul 11 malam, bangun 5 pagi, lah ni subuh 6 suku. Lepas tu dengan rehat siang apa semua, mungkin tidur dengan rehat 8 jam. Lepas tu sesuai juga bagi orang yang bekerja. Memang kerja kita lebih kurang 8 jam, 9 jam. Ada baki masa lagi. Kan? Kalau 8 jam rehat, hak tu dah bersama dengan keluarga, 8 jam untuk kita bekerja apa semua, ada 8 jam lagi tanggungjawab kita kepada Tuhan. Kalaulah kita boleh beda 8 jam ni, kita main masjid setiap waktu bagi yang dah pencen dah, ambil sejam. Main subuh, sebelum subuh sampai lepas main subuh ambil sejam. Zuhur pun sama, dengan qabliyah ba'diyah, ambil baca Quran sikit, iktikaf apa semua. Asar pun sama. Maghrib dah dapat dah, sebab kita ada kuliah. Kan, dari maghrib tunggu sampai isya, lepas isya tunggu bagi dapat 2 jam. Dah 5 jam. 3 jam lagi kat mana? Kat rumah. Cari waktu tengah malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi kata, wasallu bil-laili wan nasu niyam,
solatlah pada waktu malam dikala manusia sedang tidur. Ini kelebihan mana-mana orang yang mai subuh. Kita nak mai subuh, kita bangun awal. Kita bangun awal, solat dulu dekat rumah. Sebab solat kat rumah ni jauh daripada riak. Kadang solat kat masjid ni kadang biasalah, kadang ada perasaan lain sikit. Kan? Bila kita solat ada orang kat belakang duk bersemang, kita depa duk puji aku apa. Kan? Kita rasa padahal orang kat belakang tak bercakap pasal kita pun. Tapi setan dia kata, sembahyang tunduk sikit, kita pun baca habis waktu tak puas baca alam nasrah, tak rasa tak puas, dia pun duk bercakap lagi. Mungkin dia puji baca pula watin. Daripada watin tu silap watin masuk wal as. Kan? Kan? Ada cabaran di situ. Sebenarnya dah lah saya duk nampak macam itulah. Kalau kita buat 1/3, 1/3, 1/3 dah cukup dah. Mungkin ini sebahagian keazaman lah. Kan? Keazaman supaya rehat kita pun kena jaga juga untuk kesihatan. Kan? Lepas tu pula untuk keluarga. Sebab kadang-kadang anak yang terbiar. Lah ni jenis mak ayah jenis bagi telefon kat anak ni. Kan? Tak ada masa dengan keluarga. Punya buat kerja. Punya ayah bersukan. Punya tak cara anak kat rumah. Anak terbiar. Anak semayang tak semayang pun tak betul. Kan ni mungkinlah kita kata fa'ati kulladzin haqqah, maka kita hendaklah laksana amanah, tanggungjawab mengikut 3 benda tu, kepada Tuhan, diri sendiri dan kepada ahli keluarga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Tuan-tuan, itu dia pengisian-pengisian yang sepatutnya kita berikan keutamaan. Pengisian-pengisian yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi, pengisian-pengisian yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi kita orang yang rugi, jangan jadi kita orang yang lalai, jangan jadi kita orang yang suka menangguh-nangguhkan. Kalau boleh peruntukkan masa yang sebaiknya, terutama ada masa kita dengan majlis-majlis ilmu, ada masa kita dengan rumah-rumah Allah, ada masa kita dengan Al-Quran, ada masa kita dengan berzikirullah, ada masa kita berdakwah, menyampaikan ilmu, ada masa kita tuan-tuan bermuhasabah diri, mengkoreksi diri, menilai diri. Cukup dah amal-amal ibadah yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peruntukkan masa lagi untuk kita melihat akan kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekeliling kita. Peruntukkan masa untuk kita bermunajat kepada Ilahi, dan peruntukkan masa juga untuk kita mencari rezeki-rezeki yang halal untuk kita nak bawa balik ke rumah tangga kita, tuan-tuan. Hadirin para penonton yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, kita telah pun berada di penghujung bicara kita di bawah tajuk Azam Baharu Sempena Tahun Baharu yang diadakan pada malam ini dalam forum perdana Ewa Islam di Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang, Kanga Perlis. Dan di penghujung bicara ini, tuan-tuan, mungkin kita nak mintalah nasihat daripada Profesor Madya Dr. Rozaimi. Apakah pesanan-pesanan, persediaan-persediaan kita yang bagi doktor dalam mendepani tahun 2023 Masihi yang dikatakan tahun yang lebih mencabar dengan kemelesetan ekonominya dunia dan cabaran yang terkini penyakit COVID-19 semakin menular kembali di seluruh dunia dan juga tak kurang di negara kita ini. Falyatafadhal mashkura. Baik, sebenarnya saya nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai satu ujian pada kamu. Kadang-kadang kita dalam dunia ni kita selalu fikir ujian daripada Allah merupakan satu bentuknya bentuk yang kita tak suka. Musibah, bala bencana. Tapi kita lupa sama ada kita berada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, kita sentiasa diuji oleh Allah. Cuma ujian yang susah tu yang kita selalu ingat dan kita selalu takut. Kita lupa nak doa pada Allah, ya Allah, dalam ujian kesenangan ini, tolonglah jadikan aku orang yang kekal berada di atas agamamu. Kan? Maksudnya, tahun-tahun yang mendatang, bulan-bulan yang mendatang, kita sentiasa berada dalam keadaan ujian. Kalau orang tu Allah Ta'ala uji dengan kesenangan, Allah Ta'ala akan tanya dia setiap nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi, yang telah bagi pada dia.
Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan. Nabi kata apa? Nabi kata, "Laisa laka illa ma akalta fa afnait, wa labista wa ma labista fa ablait, wa ma tasaddaqta fa amdait." Tidaklah yang betul-betul menjadi milik kamu ialah apa yang kamu makan dan telah terlaksana, telah tercerna, dan apa yang telah kamu pakai dan telah buruk pakaian itu, dan apa yang telah kamu sedekah dan telah terlaksana pahalanya. Maksudnya apa tu? Maksudnya banyak-banyak yang Tuhan bagi kat kita tu, semua tu Allah Ta'ala akan tanya. Yang Tuhan akan lepaskan kita apa yang kita makan dan kita telah hadam. Maksudnya yang halal yang kita makan untuk dapatkan tenaga, yang tu insya-Allah kita boleh jawablah, saya lapar wahai Tuhan, saya nak ibadat, saya makan. Kemudian yang kita pakai untuk menutup aurat, untuk ibadat dan telah jadi buruk, yang tu kita punyalah. Dan apa yang telah kita sedekah dan telah terlaksana, yang kita simpan banyak-banyak tu, semua tu akan ditanya. Kan, saya selalu bawa satu perumpamaan. Orang yang duduk dalam dunia ni, dia dalam ujian. Cuma saya sebut tadi, ujian Allah Ta'ala ni ada bentuk kesenangan, kekayaan, ada bentuk miskin, susah, bencana, bala, musibah. Kalau kita diberi pilihan, kita nak ujian dalam bentuk senang atau dalam bentuk susah? Kalaulah kita diberi pilihan, kita tak diberi pilihan, tapi kalau kita diberi pilihan, agak-agak nak jadi jutawan ke nak jadi miskin ke mana? Tanya diri sendirilah. Rasa-rasa macam nak jadi orang kaya lah, syok. Sebab saya ada juga kawan dengan orang kaya ni, tuan-tuan. Kan? Bila kawan dengan orang kaya ni, kita dapatlah sikit tempiah-tempiah kaya tu. Bukanlah kata dia bagi kat saya juta-juta, tak lah juga. Tapi bila dia ajak makan tu, makan tempat standard lah. Kadang-kadang kita pun takut nak masuk restoran tu. Ada seorang sahabat saya ni, dia senang sikit. Dia ajak saya bagi makan wagyu. Saya pun terkejut, wagyu tu apa dia? Tuan tahu wagyu? Bukan wagyu. A5. Dia pun order. Saya pun makan. Saya pun tak tahu sebenarnya macam mana nak makan. Saya kata takkan makan ni je. Dia kata ni je lah. Sekeping dalam ratus-ratus juga. Sekeping. Bukan besar pun, sekeping lah. Tapi bila saya makan, saya tahu kenapa. Oh, patutlah mahal. Memang sedap lah daging tu. Dia tak ada letak apa pun. Dia letak garam di atas tu. Lepas bakar letak garam sikit, cicap-kicap sikit. Memang sedap tu. Kita pun fikir, syoknya jadi orang kaya kan. Makan pun sedap kan. Jadi saya pun terfikir, seronok juga jadi orang kaya kan. Tapi tuan-tuan, dalam dunia ni kita fikir macam tu lah. Tapi cuba tuan-tuan bayang, cikgu masuk dalam kelas, dia bawa 2 jenis buku. Bagi tahu kat anak murid dia, dia kata, "Ni, cikgu ada 2 kategori buku. Satu kotak ni buku nipih-nipih. Kurang cantik, tapi nipih lah buku tu. Kurang cantik, murah punya buku. Satu kotak lagi buku yang mahal, yang tebal, yang cantik, yang wangi kertas dia. Anak murid pilihlah mana-mana nak ambil. Agak-agak anak murid nak ambil buku yang mana? Dia mestilah nak ambil buku yang mahal. Kan? Buku yang wangi, buku yang tebal. Cikgu kata, okey, ambil. Yang ada juga lah yang ambil nipih-nipih ni, tawaduk kan? Bukan sebab tak nak ambil yang tebal, tapi dah habis. Dah habis yang tebal tu, dia ambil lah nipih. Lepas tu cikgu kata, okey, semua dah ambil buku masing-masing. Dah, esok kita buat ujian. Ujian berdasarkan buku yang awak ambil. Yang mana buku tebal, kena baca buku tebal tu. Esok nak jawab soalan berdasarkan buku tebal. Yang mana yang buku nipih, soalan berdasarkan buku yang nipih tadi. Siapa seronok? Yang dapat buku tebal ke yang dapat buku nipih seronok? Yang dapat buku nipih lah seronok. Sebab itu, mula-mula memang nampak buku tebal tu seronok. Tapi bila nak jawab, buku nipih seronok. Maka sebab itu kita jangan terlalu gundah gulana. Ujian datang dalam bentuk yang kita suka, dalam bentuk yang kita tak suka. Kalau Allah Ta'ala bagi ujian dalam bentuk yang kita suka, sebenarnya kita lebih senang lupa itu adalah ujian, berbanding kalau Allah Ta'ala bagi kesusahan. Kita bukan minta bencana, tak. Tapi kalau Tuhan bagi, kita cuba cari hikmah di sebaliknya. Bila Allah Ta'ala bagi musibah, bila Allah Ta'ala bagi kesusahan, perkara pertama yang kita kena fikir apa dia? Allah nak suruh kita ingat dia. Tuan-tuan,
bila kali terakhir yang tuan-tuan duduk di atas tikar sejadah semayang, doa pada Tuhan dengan doa yang betul bersungguh-sungguh dan rasa sedap masa berdoa tu? Bila? Agak-agak bila? Bila kena musibah. Bila anak sakit, bila isteri masuk ward, bila mak tak sihat, bila ada ahli keluarga masuk ICU, baru betul-betul solat, dalam sujud, doa, kalau boleh tak nak angkat kepala. Wahai Tuhan, solat ni terlalu nikmat untuk aku, kerana tak ada tempat dah kita nak mengadu. Inilah hikmah. Kita tak minta musibah, tapi bila dia datang, ada hikmah. Hikmahnya, kita makin dekat dengan Tuhan. Betul? 2 tahun COVID. Kan? Apa hikmahnya? Sebelum ni, kebanyakan ayah-ayah subkon cara nak ajar ibadat anak ni pada cikgu-cikgu, pada ustaz-ustaz. Dia tak ambil peduli pun. Yalah, hantar pada ustaz tu baguslah, tapi dia tak ambil peduli pun. Kadang-kadang nak jadi imam pun dia kata, tak apalah, imam kat masjid ada. Kalau dia tak pergi masjid, solat sendiri-sendirilah. Tapi bila COVID 2 tahun, bencana. Ada yang jatuh miskin, ada yang mati, ada yang sesak nafas tak sudah, long COVID. Tapi apa hikmahnya? Bapak-bapak dah boleh baca, dah boleh jadi imam, ada confident. Bukan sekadar boleh jadi imam, baca khutbah raya pun. Betul tak? Tuan-tuan baca kat rumah, baca khutbah raya tak? Jenuhlah pergi cari tongkat. Ada yang pakai tongkat mop. Ada yang pakai tongkat Iron Man. Macam-macam jenis tongkat keluar. Sebenarnya tongkat tu bukanlah satu tuntutan pun, tapi nak bagi tahu musibah yang Tuhan bagi sebenarnya di sebaliknya terkandung pelbagai hikmah. Jadi kita ni bila melalui cabaran-cabaran yang akan mendatang ni, kita betul makin takut dengan macam-macam jenis varian baru muncul. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah Ta'ala akan berikan dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka datang. Ada orang hilang kerja kerana COVID, tapi kerana hilang kerja, dia jadi jutawan dengan kerja baru dia. Ada orang tak ada kerja pun, daripada awal tak ada kerja. Ada seorang sahabat saya, dia tak ada kerja, balik daripada Madinah tak ada kerja. Lepas tu bila semua orang duduk kat rumah, dia pun kata boring duduk kat rumah. Saya buat video masak-masak sikit. Orang tengok video masak-masak dia. Lama-lama tuan-tuan, dah ada restoran dah sekarang. Dah kaya dah, asal tak ada kerja pun. Jadi ada musibah yang datang menjadikan manusia terduduk. Tapi ada musibah yang datang, manusia, terutama orang yang beriman, mencari hikmah di sebaliknya. Ibadat jadi bertambah sedap. Ya. Pahala sabar akan bertambah. Dan pergantungan kita kepada dunia akan jadi kurang. Kita tahu dunia ni hanya sementara. Sebab tu orang beriman, macam mana susah pun, kadar bunuh diri dekat negara orang Islam tak tinggi. Sebab dia tahu akhirat masih ada untuk dia. Kalaupun dia tewas dalam dunia. Berbeza dengan orang yang tak ada agama, hilang dunia, bunuh diri. Sebab apa? Dia ingat dunia segala-galanya untuk dia. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan gundah gulana. Percaya dan yakin pada Allah Azza wa Jal. Kesusahan datang, cari jalan keluar dengan berdoa dan usaha. Tawakal. Kalau tak mampu, kawan-kawan ni ada. Kan saya ingat di antara majlis agama yang aktif, majlis agama Islam Perlis lah, kayuh gerek cari orang miskin. Bukan kata orang biasa, raja muda kayuh gerek cari orang miskin. Maksudnya, insya-Allah selagi mana orang bayar zakat dalam negara ni, dalam negeri ni, insya-Allah orang-orang susah akan terbela, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu dulu daripada saya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Uzaimi. Tuan-tuan, itu dia pesanan-pesanan yang boleh sama-sama kita jadikan panduan dan sama-sama kita bawa balik dan sama-sama kita renungkan
dan sama-sama kita koreksi dan kita nilai, dan seterusnya kita sematkan dalam jiwa nurani kita ke pohon jati diri kita dengan ditunjangi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doktor sebut tadi, ujian-ujian ini adalah perkara biasa dalam kehidupan kita. Hebatnya Allah, dia bagi ujian-ujian ini tuan-tuan tak sama kepada setiap manusia, tak sama. Ujian-ujian adalah perkara biasa, tetapi kalau orang itu tidak diuji, orang itu sungguh luar biasalah. Jadi kita redha dengan ketentuan Allah, dan setiap ujian-ujian yang bakal mendatang dan yang telah datang adalah banyak hikmahnya yang tersurat, yang tersirat di sebalik suatu musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi, dan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Tuan Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Abdul Sattar Al-Hafiz, Imam Besar Negeri Perlis, dan tahniah kepada pihak Jawatankuasa Qaryah Masjid Al-Muqarrabin Bohor Empiang Kanga Perlis, dan terima kasih kepada seluruh hadirin muslimin muslimat, pada hadirin yang hadir pada malam ini. Pandan laut tumbuh melata, dibawa orang tanam di desa, jari disusun maaf dipinta, salah dan silap kok ada yang terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.